Hai, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bercuti ya. Selamat bercuti. Hai, apa kabar semua guys? Apa kabar semua? Alhamdulillah, saya baru tiba di Gopeng ya. Uh, tolong tag sahabat-sahabat Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda supaya dapat melihat mana yang tak sempat pergi ke kawasan ini ataupun tak sempat berjalan-jalan di kawasan Kelly Castle Kelly Castle Gopeng. Istana reka bentuk istana zaman British. You all boleh tolong share supaya kawan-kawan kita dapat melihat secara live bangunan ini sama ada di luar negara, Semenanjung, Sabah Sarawak, yang tak pernah datang, Brunei, Singapura, Indonesia, Jepun dan luar negara. Tolong share, tag sahabat-sahabat Anda. Saya akan live di sini ya. Selok-belok kawasan ini. Saya akan live daripada luar, daripada dalam, supaya you all dapat ada hiburan, enjoy di rumah sambil menonton live saya pada pagi ini. Alhamdulillah. Syuriani Zainal, waalaikumsalam. Thank you semua. Dan selepas saya live ni, saya akan menghala Kemanjung. Saya ada sembang santai bersama dengan sahabat YouTuber untuk sahabat-sahabat yang minat individu ini. Tolong share guys. Tolong share. Sebentar lagi saya akan mulakan live di kawasan ini untuk melihat secara dekat peninggalan sejarah di kawasan ini. Oke, saya tak nak lama-lama. Saya ambil review sahaja kawasan ini. Lain okey ya. Lain alhamdulillah 4G. Oke guys. Sebelum tu kita akan tunggu dulu naik view dulu. Tolong share. Kita produk pelancongan Alhamdulillah. Saya berada di Kelly Castle. Kita akan tengok sejarah. Saya dah kedua kali datang sini. First time saya ada syuting ke sini. Dan hari ini saya lalu ke kawasan ini untuk review kawasan bersejarah ini. Oke. Waalaikumsalam. Muhammad Kadir. Oke guys, jom. Tolong share. Oke guys. Siapa yang tak pernah datang, ini adalah Kelly Castle. Kamera saya okey, sound okey. Kamera okey, sound okey tak? Jelas tak? Sebab semalam handphone saya terjatuh. Untuk makluman yang bertanya live saya semalam. Saya tak dapat teruskan sebab kawasan itu ada orang duduk di kawasan itu dan ada kawasan kumpulan individu lepak semalam. So saya tak nak ada masalah lain timbul So itu yang saya tutup live saya malam tadi. Okay, you all tolong komen kepada fan-fan yang berada di sekitar ni, kalau nak jumpa saya boleh, saya akan tunggu. Kimi, mana Kimi ya? Suara okey tak? Kamera okey? You all tolong komen kejap sebelum saya mulakan live di atas sana. Sebab handphone saya terjatuh semalam so takut nanti kan ada gangguan daripada suara, daripada kamera. Clear? Clear? Okey, tak ada masalah. Kalau saya twist tak ada masalah.
Oke, nanti saya akan bilah Raja Bilah di papan. Suara jelas ah. Oke. Saya akan bulakan, mungkin saya ambil masa dalam 3 ke 40 menit. Oke guys, ini adalah Kelly Castle lah. Kalau you all nak tahu info dia. Oke. Ini adalah secara jelas gambaran dia. Setiap sudut bangunan nih dia ada sejarah dia guys. So oke guys, untuk makluman, semalam ada gangster duduk di kawasan tuh, ada gangster duduk di kawasan bangunan tuh. Ada kumpulan yang berada di kawasan itu. So saya tak nak, kalau ada sebab saya in live Oke guys, saya akan masuk ke kawasan nih. Semalam jatuh kamera saya. Harap dia oke, tak ada masalah. Saya nak tes malam nanti. Biasa jelaskan. Oke guys, ini adalah jambatan Ini adalah jambatan. Siapa yang tak pernah pergi ke Kelly Castle saya akan bawakan secara live Oke. Dia dibuat di puncak bukit Dahulunya sungai ini tempat laluan utama dan dikatakan ada terowong di dalam ini guys. So kebanyakan yang Mat Saleh datang di Semenanjung, dia akan datang ke kawasan ini untuk melihat peninggalan di zaman pembinaan di awal 1900 Saya akan bacakan nanti sedikit info daripada Kelly Castle Memang dibina atas bukit tapi kawasan oke guys macam kamera saya tak oke apa hal saya tak macam ada gangguan kamera saya. Harap oke. Kok dia terang sangat. Oke. Macam gelap je. Oke, tak gegar tak kamera saya sebab macam oke clear sebab dia terjatuh semalam lebih kurang dalam tinggi 8 kaki So saya takut dia ada efek dalam. Oke, you all tengok daripada sini. Kelly Castle dia dibuat atas bukit Saya akan bawakan khas berjalan-jalan untuk review lokasi ini. Oke, saya akan bacakan sedikit info dia guys. So ini Kelly Castle Batu Gajah Oke, ini dia. Dan kenapa? Waalaikumsalam. Tolong share. Oke guys, admin yang menganjing tu tolong blok terus. Kalau kawasan tu tempat mapit kau nak masuk juga. Kalau mapit, dah tahu mapit, kita nak keluar baiklah kita keluar. Supaya tak ada masalah. Orang normal dengan tak normal. Kalau kita tahu ada orang tak normal kawasan tu, baik kita keluar. Tolong blok admin yang menganjing tadi tu. Saya tak takut guys. Tapi saya takut nanti Kang, saya tak kontrol Kang, ada orang jadi apa-apa. So baik sebelum ada isu lain baik kita keluar. Jadi admin tolong blok yang tadi tu. Saya tak perlu ada viewer macam tu. Saya bukan koyak tapi benda-benda macam tu jangan bermain. Saya kena bertegas. Kita jangan nak, kita ni explore juga.
Kita jangan nak tunjuk berani. Nak berani dia ada hadnya, nak takut dia ada hadnya. Bukan kita nak explore ni, kita nak tunjuk hebat. Kita nak merungkai misteri kawasan-kawasan lokasi. Kita dah tahu kawasan tu tak selamat, buat apa kita nak stay? Itu nak serah leher namanya. Okay guys. Okay, Kelly Castle ni Kelly Castle merupakan bangunan bersejarah yang terletak di daerah Batu Gajah Perak. Istana ini dimiliki oleh seorang jentera awam dari Scotland bernama William Kelly Smith dan ia dibina pada tahun 1910 oleh 70 pekerja dari Madras, India. Istana ini merangkumi 14 bilik serta ruang lift yang kosong. 4 tingkat, 2 tingkat tertimbus. Okey guys. Dia ni 4 tingkat 2 tingkat tertimbus. Terdapat 3 terowong yang telah ditutup atas tujuan keselamatan. So walaupun ada sahabat-sahabat yang pernah masuk ke kawasan ini, tapi yang duduk di Sabah Sarawak mungkin tak pernah datang sini, ataupun yang berada di Singapura, Brunei ataupun luar negara. Istana ini uniknya dibina dengan batu marmar yang diimport dari India, jubin pula diimport dari Itali. Batu bata yang digunakan pula ialah sejenis aprikot diperbuat daripada Malaya dan bahan binaannya juga terdapat kayu cengal. Keunikan lain yang terdapat pada seni binaannya ialah campuran Mughal yang baca sendiri Roman dan Pemina juga merupakan gabungan elemen dari timur barat. Keunikannya juga ditambah dengan menggunakan bahan pengganti semen seperti putih telur, itu kapur, gula merah, pasir, madu serta tidak menggunakan sebarang paku besi dan jentera berat. Hanya pemilik istana ini berakhir pada umur beliau 56 tahun kerana diserang radang paru-paru di Lisbon, Portugal ketika beliau singgah untuk membawa pulang lift atas urusan perniagaan guys. Okey, pembinaan ini tak sempat disiapkan atas kematian kepada pemilik semasa dia membawa lift datang ke sini guys. Malam ini saya tak ada live Saya lebih kepada nak explore ruangan ni saja. Saya akan pelan-pelan Kawasan di sini kalau kita nak buat live malam kita kena buat permohonan permohonan. Mai saya ambil gambar berdua. Oh video. You nak bergambar tak apa saya ambil. Tak boleh. Saya tengah live So untuk makluman yang kaki explore ataupun yang pergi ke kawasan-kawasan guys, elemen yang kita kena ingat keselamatan diri kalau kita tahu benda tu kita rasa ada yang mengganggu contoh macam semalam, baik kita keluar guys. Kita boleh lawan tapi takut jadi masalah lain. Kita tak nak panjangkan banyak isu. Keselamatan tu penting guys. Kalau kita dah tahu kawan tu tengah tingtong buat apa kita nak stay? So sebab tu saya marah. Saya marah kalau macam benda-benda keselamatan kita tu ada yang dia kata gangster ni dia tak milik kawasan guys. Okay guys ini adalah pondok Saya just review kawasan ni. Sebelum saya naik ke atas ke dalam, saya tak bawa lampu pula, dalam ni gelap. Okay, you all tengok pemandangan. Dia dibuat strategik guys Memang tepi sungai Jangan ingat zaman sekarang ni tak ada gangster guys.
Oke. Bangunan ni setinggi 4 tingkat Separuh lagi 2 tingkat ke atas. Dia tak kisahlah dia mapit kah gangster kah, kalau kata agak-agak dia boleh menggugat keselamatan kita, buat apa lagi nak stay? Saya tak goyang guys, takut nanti kan ada yang kena. Sebab itu saya tak saya lari. Saya ambil view dekat luar lah. Kita jangan tunjuk sangat kita ni saya pun nak jaga Makpit 300 orang lah. Jadi kita ni kena hati-hati. Semua nak cerita pasal semalam. Saya nak tengah live ni nak cerita pasal semalam. Saya kata saya keluar semalam, keselamatan tak mengizinkan. Keselamatan tak mengizinkan. Kalau kita tahu kawasan itu tak selamat, buat apa lagi kita stay? Panjang cerita guys. Ruang makan dia adalah rumah pertama beliau di sini juga merupakan ruang makan keluarga yang terdapat lantai, baru diperbaiki pada tahun 2003. So kawasan ini pun dirosak guys. Dia telah dibom waktu Jepun waktu Jepun Saya akan pelan-pelan review Tak habis lagi cerita kalau lokasi semalam tu. Dia tak kisahlah gangster kat Makpit kah, kalau kita masuk kawasan dia orang ni. Dia bukan paranormal macam kita. You all faham tak keselamatan? You all nak bagi ubat tak? Kalau saya tiba-tiba kena. Saya pun kena jaga keselamatan saya kalau nak explore. Kalau kita tahu kawasan tu tak selamat, baik kita keluar. Jangan sedah leher kita. Okay guys, ini kawasan dapur tengok. Kita tak tahu guys. Okay, kalau macam yang bukan kita nak perkecilkan golongan-golongan macam tu, tapi di orang ni kita tak tahu tahap kesihatan mereka. Contoh saya nak bagi satu contoh lah. Kita tak tahu orang tu dia ada HIV kah. Dia tak payah nak tumbuk kita. Dia cucuk dengan kita ataupun dia gigit kita aja, tak pasal-pasal kita kena berjangkit. Kat situlah kita kena ambing timbang antara keselamatan kita. Bukan masalah kita keluar tu kita takut, tak. Kita kena berfikir pelbagai sudut. Pelbagai sudut kita nak fikir. Admin mana yang suka menganjing tu blok terus ya. Saya tak nak orang yang tak faham-faham. Sebab saya nak bawakan viewer. Saya nak bawakan you all berjalan-jalan. Kalau ada apa-apa dengan saya pun,
Saya yang menghadap. Saya ada anak bini. Betul tak? Telecaster lah. Dalam SOP pekerjaan pun keselamatan diutamakan. Apa hal keselamatan diutamakan. Kita jangan tunjuk berani dalam keadaan tak berfikir panjang. Keberanian ni dia ada pelbagai sudut. Kita jangan tunjuk berani orang kata tak berfikir. Saya ambil daripada sini ya. Ini bekas kena bom Jepun . Tengok. Okey ya, tengok ini adalah bekas runtuhan . Dikatakan ini kena bom dengan Jepun. Sayang . Ini bahagian dapur dia rumah dulu guys. So sorry pada viewer . Saya bukan tak boleh nak terima, tapi ada setengah tu bercakap komen tak pakai, tak fikir. Saya akan bawa jalan . Saya belum masuk dalam guys . Tingkat atas . Yang bertanya asal mana, saya orang Sabah, saya Sabahan . Saya bukan Indonesia, saya Sabahan . Tengok . Saya akan review dulu daripada bawah atas. So nasihat kepada sahabat-sahabat yang lain, explore juga, keselamatan diutamakan. Kita ni ada keluarga nak bagi makan. Okay guys . Kamera okey, jelas tak? Sebab saya nampak kat sini kabur . Tengok . Bekas runtuhan . Sayang tempat ni. Okay guys. Admin Su . Nanti hati-hati tengok betul-betul komen tu. Macam yang saya cakap semalam tu. Okay guys, ini adalah pandangan belakang. Saya akan pelan-pelan bawakan you all pusing. Kita akan tengok cara dia, pembinaan dia. Tengok pelbagai sudut . Saya pernah syuting sini guys sekali . Saya pernah syuting. Tengok . Tengok . Binaan dia semua kayu tanpa menggunakan paku. Kalau dia kata kat sini dia tak sempat siap guys. Berapa tahun tengok . Binaan-binaan dia ni dikatakan tak menggunakan paku. Kita cuba tengok satu persatu adakah betul. Tapi ini dah, ini memang dah ada paku lah. Mungkin dalam kot. Ini tambahan kemudian ni. Kita akan tengok sini. So kalau kita tengok binaan dia ni tak menggunakan, dia kata madu. Tengok . Tengok . Binaan dia guys. Sangat unik . Okey, pintu asalnya kat sini . Ini baru saya review luar . Tengok .
Ini adalah tangga dia. Kita nak turun. Tangga dia. Tangga dia. Okey. Ini adalah rumah pengawal ataupun bangsal kuda. Bermakna asalnya dia lalu kat sini. Ini rumah pengawal. Tengok. Bangsal atau pengawal kuda. Dia tembok-tembok dia ni. Ini tangga dia. So you all bayangkan daripada 1910 masa tu kemajuan tu lain zaman dia. Okey, tengok. Okey. Kita akan bacakan sini. Saya akan bacakan. Lupakan kisah semalam tu. Saya nak fokus you all supaya enjoy dengan lokasi ini. Mana sahabat-sahabat yang tak pernah datang. Di bawah tempat ini merupakan tinggalan rumah pengawal dan bangsal kuda Kelly Smith. Kuda-kuda William beraksi dengan baik tatkala perlumbaan yang diadakan di kelab Gimaka Kintah apa benda yang di Batu Gajah. Ditubuhkan pada 1890. Kuda betinanya Lacey telah menang pada hari pertama perlumbaan. Bermakna you all tahu kalau zaman British ni, kuda ni satu permainan lah. Kuda ni memang sukan. Sampailah sekarang ni terbawa-bawa di tanah Melayu. Seperti mana golf di The Mines ataupun di Putrajaya ada lomba kuda. Ditubuhkan pada 1890. Dan pada hari kedua, Sultan Perak telah menyampaikan piala Sultan kepada William Kelly Smith apabila kuda Kelly Smith yang bernama Popgun telah menangi perlumbaan. Sorry ya guys, saya nak baca tu kadang jadi terlalu baku sebab saya Sabahan. Bau kemenyan dan kelibat roh telah dikatakan banyak berlaku di bangsal kuda. So saya pelan-pelan bawakan you all seperti mana you all nak tengok TV. Mana yang tak pernah datang ke kawasan ni, saya akan ambil daripada jauh. Tolong share supaya sahabat-sahabat yang lain dapat melihat sejarah rumah ini. Oke guys binaan-binaan dia. Ini laluan asal mungkin dia ada jalan dulu di kawasan ini. Oke. Selamat pagi host. So kamera saya tu harap you all boleh fokus Okey, tengok. Okey, ini kawasan dalam Kawasan dalam dia guys. Tengok dia ada sahabat-sahabat yang lain datang melawat sini juga. Binaan-binaan dia tengok, dia buat slab Okey, tengok slab dia macam ni. Kepingan-kepingan kayu tu nampak. Ada besi. Mana zaman dia. Keadaan rumah ni. Dia ikat bata pun dia kahwin Dia ada 8 macam ni. Pul, kalau nak live sini Pul kena mohon awal Kena mohon awal. Malam boleh masuk tapi kena buat surat dulu permohonan untuk nak live kat sini. Saya tak masuk malam, saya review pada siang sahaja sebab masa saya tak mengizinkan. Macam ni. Tengok binaan dia macam ni lah. Kira zaman dia ni memang dah advance dah. Dikira orang-orang kaya lah. Dikira orang-orang kaya. Okay guys, saya nak mengelak ada orang nak bergambar. So kita tak boleh nak kacau dia. So ini pandangan daripada tepi tangga. Tengok. Pandangan daripada tepi tangga. Saya akan naik. Tolong saya guys
Tolong saya akan masuk ke dalam ah. Oke. Wah, panas ya. Oke, kita akan bermula daripada bawah nih. Oke, tengok. Ini yang dikatakan tak menggunakan paku ah. Kalau kita perhatikan seni bina dia guys, dia punya join ni sangat-sangat halus Tengok, dia punya potongan kayu nih, zaman dulu punya. Bagaimana kayu nih usianya lebih 100 tahun Tengok dia punya join nih. Macam tu. So, tengok. Tingkap-tingkap dia macam ni. Tengok Saya masuk sini pun saya minta kebenaran guys untuk buat live. Boleh tak buat live? Dia bukan saja-saja kita nak masuk guys. Kita kena minta izin dulu. Okey. Kalau you all tengok lantai dia, kemasan dia batu bata. Dia batu kecil-kecil halus macam ni. Bagaimana dia punya beam ni memang ketahanan dia lain macam lah. Kita ambil daripada sudut sini Ke batu gajah, lokasi batu gajah. Tengok. Okey. You all review sini. Kita dapat mengingati zaman Portugal zaman British lah dulu. Scotland Tengok ni. Yang lubang-lubang ni dikatakan adalah lubang angin pengudaraan. Tapi zaman dia buat ni guys tak sempat plaster. Mungkin dia buat batu bata merah ni memang tak plaster lah. Tapi kalau kita tengok daripada atas binaan-binaan dia, slab ceiling dia ni, dia memang desain sangat-sangat kemas Tengok susunan-susunan dia ni sangat-sangat kemas. Ini pintu masuk utama. Saya akan naik semua selagi ada lain. Sabar. Satu-satu saya nak review kawasan ni. Sebab saya ada lalu. Okey, saya nak ceritakan sikit ruang. Hall. Okey. You all tengok. Anda kini sedang berada di ruang makan. Kelismit bilik yang bersambung mungkin telah digunakan dahulu sebagai pantry atau store. Tatkala hidangan disediakan di dapur yang di sebelah ruang rumah agam ini. Pintu dan tingkap di sini mempunyai gerbang bulat. Kasut kuda mogul yang telah dipasangkan pada rangka kayu jati. Kayu keras, kayu jati tersebut dipercayai berusia lebih daripada 200 tahun. Bermakna masa dia ambil kayu ni dah usia hampir 100 tahun. Selepas 2021 ni menghampiri 300 tahun lah. Sebab kalau daripada pembinaan tu 200 tahun, bermakna usia kayu ni dah hampir 300 tahun. Bayangkan guys, umur kita pun tak sampai. Zaman sekarang, umur kita pun paling-paling pun 55, paling tinggi 60 untuk zaman sekarang ni. Dan tidak menampakkan sebarang kerosakan atau tanda gangguan anai-anai. Sepanjang koridor pengunjung dapat melihat tanah ladang Kelimat Smith, tanah ladang dia yang luas di mana kemudiannya terpaksa dijual pada 1906 daripada 10 syarikat perladangan di kawasan Batu Gajah. Pada tahun 1820, syarikat yang terbesar merupakan Kintah Kel Estate ni yang diuruskan oleh Kelly Smith dengan jumlah tanah sebanyak 3.000 ekar. Bayangkan guys, zaman dulu 3.000 ekar. 3.000 ekar tu sangat luas Bangunan ini memang tak siap betul Lipol. Bangunan ini tak sempat disiapkan. Jadi 3.000 ekar itu memang luas. Dalam proses pembinaan belum lagi. Ini kalau dah siap kerja sini sangat halus So tengok macam ni. Bim-bim dia. Ini proses tak sempat nak plaster. Okey, saya bacakan tangga.
Tangga ini menunjuk ke sebuah bilik rahasia yang merupakan tempat persembunyian bagi istri dan anak-anak William sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Bilik bawah tanah ini juga mungkin merupakan bilik gelap bagi tujuan fotografi sebagaimana yang di dalam sebuah iklan bertarikh 7 Oktober 1927 apabila Kelly House termasuklah rumah agam yang belum siap, di mana ini diwartakan untuk jualan setelah William meninggal. So, tengok tingkap dia guys. Dia macam istana. Dia ada lubang-lubang nih. Ini semua adalah lubang angin, pengudaraan. Pengudaraan. Kalau kita tengok bata-bata dia nih. Ini yang saya katakan nih. Ini adalah lubang angin. Kalau kita tengok kayu-kayu nih. Dah memang tingkap dah buat dah. Tapi tak sempat disiapkan. Tengok nih. You all tengok sendiri guys. Oke, saya akan turun bawah. Oke, kita ambil view luar. Saya akan pelan-pelan. Nazri Abu Bakar. Oke, ada betul juga. Dia ada dua lah. Kalau betul juga, kalau zaman dulu kan dia banyak guna cerucuk kayu. Mungkin tak sempat nak siap tempat untuk letak inilah staging ke, ada kemungkinan macam tu. Ini pemandangan ada penampakan model kat sana. Mungkin ada kemungkinan untuk cerucuk untuk letak staging dulu mana ada staging guys, semua kayu macam ni. Tapi kalau kata letak untuk staging pun dia punya susunan batu ni seimbang. Tengok lubang-lubang biasa kalau kita buat dalam kontrak pembinaan tengok dia susunan lubang dia ni, dia atas tengok dia ada lubang-lubang macam ni. Dia ada lubang-lubang macam ni tengok. Jadi dinding dia memang tebal, lebih kurang dalam hampir 2 kaki. Kita tengok daripada sungai jambatan. Oke, kita turun bawah. Saya cepatkan sikit, lama sangat. Oke, ini kita akan turun ke bawah tangga dia. Oke. Assalamualaikum. Oke. Ini adalah laluan ke bawah. Dia kata ada ruangan bilik ke bawah tanah ni. Oke, ruangan bawah tanah ni macam ni. Ruangan dia, dan sama juga ada tingkap, ada lubang juga. So saya kata itulah macam lubang-lubang angin punya juga pengudaraan. Macam ni bawah tanah macam ni. Memang boleh siapa yang mau datang sini, siapa fan-fan saya di sini datanglah. Susunan bata tengok. Bukan senang guys nak kita datang Oke, saya cepatkan sikit, lambat sangat. Saya nak bercerita macam sastrawan pula. Oke, ini kawasan bilik Ikatan 18 kot. Mungkin ikatan 18 dia kawin-kawin nih. Tengok Ini kalau sekarang nih dia dipanggil yang tingkap macam ada keningan. Tengok ikatan dia nih. Ikatan 18 nih, tengok. 1 2 3, ikatan 18 nih. Memang tebal. So saya cepatkan sikit Nanti you all boring Kang, ada yang mengamuk pula. Oke. Saya akan cepatkan sikit. Tengok pintu kayu pintu kayu ini memang asal guys. Pintu kayu asal. Ini baru. Dia pasang pintu.
Sebab kita tengok engsel ni pun baru ni. Okey, ikatan dia pintu macam ni. Atas dah separuh siap ah. Tengok ah. Rasanya binaan ni dia finishing dia ke atas tapi tak sempat siap ah. Tengok. Dah cat apa semua kan. Dah plaster elok. Lepas tu bawah tak sempat siap. Macam tu. So kita tengok sudut bangunan ah. Tengok. Okay, jom. Di bilik lagi, banyak bilik ah. Bilik serbaguna. Ini dikatakan bilik serbaguna. Bilik serbaguna. Okey. Nampak ni. Ini bilik serbaguna dia ada tangga belakang juga. Okey. Ini dahulunya mungkin merupakan sebuah bilik serbaguna atau bilik store. Okey, macam ni. Tingkap pun sama. Ini laluan tangga. Kemasan dia macam ni. Okey, kita akan jalan lagi. Okey, sini macam ni. Ini dikunci ya. Okey. Ini baru betul lubang angin. Ini dikatakan lubang angin nih. Ini baru betul lubang angin lama. Tengok. Cantik ah. Nampak nih. Oke, saya akan cepatkan sedikit. Tengok. Di zaman 1910 memang kira canggih lah kalau zaman ni. Oke, tengok daripada hall. Lantai dia pun tak sempat lagi untuk lantai ya. Dia masih keras macam ni simen. Ini bukan simen, tengok. Oke, bilik bacaan dahulu ini mungkin merupakan bilik bacaan Kelly Smith. Ramai pengunjung istana ini telah mendengar suara dan bunyi bagaikan sebuah majlis formal sedang diadakan. Apabila seseorang melangkah masuk ke bilik tersebut, suara-suara itu akan beralih ke bilik yang lain dan begitulah seterusnya sehingga bunyi-bunyi aneh itu hilang pergi ke hujung bangunan di sekitar tangga. Oke guys. Saya akan pusing lagi. Ini adalah kawasan koridor. Koridor. Ramai yang datang hari ini sebab ni cuti ya. Kita akan tengok dulu baca. Balkoni serambi berhantu. William Kelly Smith telah meninggal akibat ni. Portugal telah dikebumikan di tanah perkuburan British. Namun rohnya dikatakan berlegar pada waktu malam terutamanya sepanjang koridor bagi menjaga rumah agamnya. Dia ke atas sini. You all tengok koridor dia guys. Memang cantik lah. Kita anggaplah kita berada di luar negara. Kita berjalan-jalan di luar negara guys. Feeling luar negara. Tengok. Yang ini memang tak boleh masuk. Ini ditutup Dia buat grill. Kita nak tengok barang-barang lama. Tengok guys. Piring hitam Nanti dah pasang tu dia mesti ada bunyi. La 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 la. Macam tu lah bunyinya. Tengok tempat duduk, kerusi lama. Perhiasan lama. Zaman klasik Kita akan pusing-pusing lagi. Dulu dia simen, kalau ikut pada tadi saya baca, bukan di sini, dia macam campuran madu, telur macam tu lah. Campuran madu telur. Dia ikat ni. Tengok, ini adalah runtuhan rumah asal, dia runtuhan Jepun Runtuhan Jepun. Dia kena bom ni kat sini. Tinggalan dia lah macam ni. Okey. Kita akan tengok sini. Kita tengok sini ada pelawat lain. Okey guys. Tengok ni. Dia dalam kita tahu masuk ya. Tak. Don't worry. Okey. Inilah pandangan dia daripada tepi ya, dalam depan Nanti dah pusingan. Zaman dia. Okey. Okey,
ruang tamu the main hall. Saya cakap English sikit lah. The main hall lah. Ini merupakan interpretasi bagaimana ruang tamu Kelly Smith mungkin dihas ketika dahulu. Berdasarkan gambar-gambar keluarga, Kelly House yang bersambung dengan bangunan, kemarkan perabot dan kemaskan barangan perhiasan dan gaya seni bina yang unik. Antara koleksinya termasuklah seramik Cina, permaidani Parsi, cat air England beserta objek perhiasan daripada Eropah, India dan Asia Tenggara. Okay guys, tengok perhiasan seramik daripada Cina. Perhiasan-perhiasan lama, tengok. Okay. Kita akan tengok diselubungi misteri. Dia adalah cerita-cerita dia. Tapi kalau saya baca semua 3 jam punya movie ini tak habis. Jadi dia punya, kalau saya nak cerita, okay, kita tengok. Seorang warga Scotland di Batu Gajah. A Scotsman in Batu Gajah, dia kata. Cakap sikit lah English Okay, ni dia. Inilah dia guys. Handsome boy ya, dia dengan kaki dia dengan memang zaman Putra Raja lah ni, tengok cutting ni Okey, industri timah di Kinta yang telah bermula pada sekitar 1884 telah menjadikan Batu Gajah pusat daerah perlombongan timah yang terkaya di dunia. You all tahu tak guys? Beruntungnya orang tanah Melayu dulu terkaya di dunia guys pada tahun 1884. Tapi oleh kerana ada ketamakan pemimpin-pemimpin kita ataupun mengikut sejarah, akhirnya apa yang terjadi, Kelly Smith merupakan seorang peladang yang bercita-cita besar dan berfikiran jauh. Bayangkan. Siang mana ada aura. Aura dia, aura anak buaya adalah. Okey, saya bacakan sikit sebar ringkas. You all mesti nak tahu sejarah. Era Victoria merupakan permulaan bagi era kemasan daripada, saya ringkaskan, segaya kekayaan, kuasa dan budaya yang membawa kepada inovasi teknologi industri dan walau bagaimanapun perluasan ini telah mengakibatkan banyak golongan buruh menuju ke arah kemiskinan. Mengakibatkan ribuan pekerja berpindah ke kota besar bagi mendapat gaji yang lebih tinggi atau peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding apa yang ditawarkan di kawasan kampung. Saya ajar sejarah guys. William Smith lahir pada 1 Mac 1870 di sebuah ladang kecil berhampiran dengan dekat inilah Scotland. Beliau merupakan anak ketiga daripada 5 adik-beradik dan keluarganya. Keluarga Smith hidup sebagai peladang miskin. Tengok, bayangkan otak Mat Saleh ni guys. Mereka begitu terkesan akibat revolusi industri dan hidup mereka bagai kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dengan peluasan kuasa pihak British ke India, Burma, Sri Lanka, Malaya, terdapat banyak peluang yang terbuka pada warga muda lelaki British yang ingin merantau. William Smith, seorang jurutera awam berumur 20 tahun ketika itu, telah berkeputusan untuk mencari rezeki di luar negara dan akhirnya ke Batu Gajah di mana beliau telah bekerja dengan Charles Alam Bakar, seorang peneroka kolonial dari New Zealand. William telah menyertainya dalam kerja ukur tanah serta dalam usaha pembinaan jalan di selatan Perak. So memang sejarah guys. Kemudian telah menubuhkan firmanya sendiri, William Smith, civil engineer, construction contractor, dan pada tahun 1896 beliau telah menerima sebuah kontrak selama 2 tahun bagi membekalkan pemberat bagi landasan kereta api. Malangnya projek tersebut terpaksa dihentikan. Kerjasamanya dengan Alam Bakar mendatangkan keuntungan yang banyak dan beliau telah berjaya mendapatkan 200 ekar tanah di kawasan Batu Gajah untuk diusahakan. Bayangkan guys, dia sebagai perantau, umur 20 tahun, seawal macam tu di awal lahir 1870, dia boleh memiliki tanah 200 ekar di tanah Melayu. Bayangkan, daripada situ penjejahan bermula di kawasan tanah-tanah orang kampung kita. Dan tak dinafikan mereka juga telah membantu ekonomi negara kita daripada awalnya sehingga sekarang guys, mengikut kepada tinggalan sejarah sekarang ni. Pada tahun 1903, William terpaksa pulang ke Scotland untuk bertemu dengan ibunya yang nazak
Datang pulang ke Malaya, beliau telah bertemu dengan seorang wanita bernama Ignis yang kemudiannya terus jatuh cinta dan mengawininya. Setibanya di Malaya, William berkeputusan untuk menggunakan nama pangkal ibunya, Kelly, bagi memperingati ibunya. Dengan itu, beliau dikenali sebagai William Kelly Smith. Oke, macam ni. Saya akan ringkaskan. Kalau saya baca semua kan, nanti you all boleh masuk sekolah balik, tak best. Tengok ni. Saya ambil gambar je lah dekat-dekat. Ambil dekat. William Kelly Smith di bahagian kanan sekali ya. Dan Ignis merupakan golongan sosial rumah agam mereka yang besar ketika itu menjadi pusat bersosial bagi peladang dan pentadbir kolonial yang kaya. Okey, tengok Okey. Bayangkan guys, ini dia senyum ni. Dia macam era zaman Titanic pula muka-muka dia orang ni. Yang ini pula. Kematian yang tidak disangka. Ini dia ada tajuk dia. Seorang warga Scotland di Batu Gajah disangka panas hingga ke petang, namun hujan di tengah hari. Kematian yang tidak disangka dan kehidupan selepasnya. Tengok. William dan Ignis dalam kereta. Wow, kereta ni kalau dapat hitam merupakan salah satu daripada 4 buah kereta yang diletakkan dalam garaj mereka yang besar dan berhias. Bayangkan guys kalau dapat kereta ni sekarang. Okey. Kelly Castle binaannya. Okey guys, ni you all tengok ni You all tengok ni yang saya tunjukkan tadi dengan tinggal yang ini. Nampak tak? Nampak tak? Lepas tu you all tengok ni. Ini dah tak ada dah. Zaman dulu, cuba tengok. Tak ada dah. Inilah dia. Sangat cantik sebelum dia runtuh. Dan Kelly Castle kemungkinan menjadi antara rumah tercantik di Malaya ketika yang mungkin satu-satunya rumah agam Scotland yang pernah dibina di Masjid Teguh berdiri di bahagian timur dunia. Inilah serba sedikit Okey. Gabungan pelbagai style. Saya ringkaskan. Kesilapan Kelly ataupun istana ni. Okey. Kesilapan Kelly ataupun istana si Ignis. Okey. Ni yang tadi saya tunjukkan tu. Rumah Kelly House yang asal yang merupakan sebuah banglo kayu serta bahagian timbahan sebuah rumah agam bata. Okey ni. Dan yang ini separuh dia cat Mengkaji tentang bangunan telah mengusulkan bahawa istana kemungkinan besar mempunyai kubur. Macam ni. Dia macam persamaan yang ini guys. So jom kita teruskan penyelusuran sejarah ini. Okey, sini. Okey, ini hall dia. Ni tengok. Bilik sembayang. Ni bilik sembayang dia. Ada bermana dulu ni zaman Kristen ni memang dah ada dah. Kelly Castle merupakan penganut Katolik dan kini merupakan meja sembayang mereka bata. Pada dinding ini berusia 100 tahun. Berusia 100 tahun guys. Dan dihasilkan di sini oleh pekerja India daripada Madras. Bancuhannya dibuat menggunakan putih telur. Okey, bancuhannya menggunakan putih telur itik, pasir dan kapur. Bayangkan berapa ekor itik berapa biji telur itik Angkor yang buat telah dibina menggunakan bancuan yang sama. Dan seorang warga Indonesia yang berusia yang mengunjungi Kelly Castle telah memberikan bahawa komposisi bancuan tersebut pernah digunakan di Indonesia pada ketika itu juga. Batu ini boleh dilihat terutama di blok menara sayap yang bersambung. Di meja sembayang pula terdapat kepingan marmer yang dibina ke England dari Itali dan kemudian dihantar ke Malaya pada sekitar 1891. Ia terdapat di bilik mandi Kelly House, tempat di mana keluarga ini pernah menetap. Okay guys So sejarah itu memang luar biasa dan melibatkan juga daripada gabungan orang Melayu Dia sebut tadi daripada Indonesia, bermana tak dinafikan daripada Indonesia pakar-pakar ikat bata ni. Dia adalah sejarah-sejarah dia. Okey. Tengok tangga dia. Kita akan tengok sana. Panas dah sebelum panas habis.
Nanti saya akan naik tangga nih. Oke, saya akan cepat. Oke, nih. Ini adalah lorong dia. Bekas-bekas simina memang asli ya, tak ada tambah-tambah. Oke. Oke, you all tengok balik yang tadi saya tunjuk. Oke, balkoni Serambi Berhantu. Dia kata. Ini juga. Meninggal akibat. Nih. Pada waktu malam tu punya sepanjang koridor. Tengok nih. Oke, tangga nih guys. Kayu kemasan dia. Ini mungkin dia tambah nih. Tengok. Ini mungkin asli ya. Oke, kita tengok. Kalau udah siap Kalau udah siap, contoh macam nih. Dia punya cornice Mana zaman British ni dah buat dah, tengok. Kalau udah siap mungkin keadaan dia macam ni. Sebab tak sempat nak siap, jadilah istana separuh siap. Dan kita tengok, kita masih lagi melihat. Kita lagi masih melihat. Kita lagi masih melihat. Ini tak kayu-kayu lama. Ini adalah kayu-kayu lama. Mungkin ini adalah cerucuk ataupun macam staging lah, tempat memijak kau di zaman dahulu. Masih lagi ditinggalkan macam ni. Kalau kita tengok tangga ni tak siap lagi. Macam ni. Tangga-tangga dia ni. Kalau kita tengok daripada bawah. Telur buaya tu. Bagus telur buaya ni. Ikat ni. Okey. Kurangan segi keselamatan nampak. Okey. Ni. Okey. Ini memang ciri keselamatan tak siap. Ini asli guys. Okey, untuk makluman, di atas ini proses nak siap. Bermakna dia siapkan daripada bawah, dari atas ke bawah. Okey. Bilik linen. Rumah besar zaman Victoria biasanya mempunyai sebuah bilik linen atau store linen, di mana linen bersih bagi katil dan meja disimpan bagi tujuan ini. Persekitaran yang kering amat penting. Okey. Kita tengok lantai dia memang dah ada design dia macam ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Dia bukan dibuat kayu Linen-linen dia macam ni. Tengok. Dia buat drak ni konkrit tau. Dia buat drak-drak ni konkrit guys. Zaman British punya. Mana tengok. Tengok linen dia ni. Dia ada ruang pengudaraan besi lama. You all tengok. Bayangkan macam ni. So kita keluar. Dia store macam ni tengok. Pengudaraan dia, tengok besi Okey, kita tengok ini mungkin asal dia lah. Padu guys Padu tengok. Kalau masuk sini tak boleh keluar, tengok. Tengok dia memang padu besi dia bertutup macam ni. Tengok. Dia padu besi ni. So kita tengok sini lagi. Ini adalah balkoni kat luar. Kita tengok kalau ada fan-fan sekitar sini datang cepat sebab saya habis ni saya akan jalan terus banyak lagi destinasi. Okey, tengok tingkap. Saya akan naik ke atas tengok. Okey, ini ke atas Saya akan jalan dulu review. Atas ni dah separuh siap guys Okey, balkoni Serambi Berhantu. Terdapat sebuah kisah tentang sepasang suami isteri bangsa Eropah dari Kanada yang mengunjungi Kelly Castle pada waktu malam untuk mengambil gambar haiwan, terutamanya kelawar. Selepas sesi penggambaran di tengah malam, istrinya telah ternampak imej misteri berupa seorang lelaki berdiri sambil termenung di luar tingkap. Tengok kalau atas ni, ini dah binaan dia dah hampir separuh So ni tengok dia dah skim. Cuma sebelah ni tak sempat lagi nak buat. Tengok dia punya tingkap ni you all cantik Tengok ceiling dia. Dia ada plaster ceiling dan ada ruang. Kalau you all nampak ruang kayu tu, itu adalah ruang lampu macam tu. So macam ni. Kita akan berjalan lagi hujung.
Tengok. Macam ni. So saya jadi sejarah hari ini guys. Saya pembaca sejarah. Supaya you all enjoy. Okay. Kalau dah siap bentuk dia macam ni, you all tengok. Tengok dia punya ketebalan ni lebih kurang 2 kaki. Daripada dinding ke dinding 2 kaki. Kalau kita tengok bekas bancuhan dah skim tengok. Saya kata kenapa separuh siap tak siap lagi? Ini dah buat macam Taj Mahal ini dah buat, separuh lagi belum. Bermakna dia akan plaster daripada luar. So dekat luaran ni kemasan dia memang licin halus. Kita tengok daripada tangga tadi saya review tu. Lepas tu sini berpeluh-peluh saya guys Tengok semua dah buat dah atas ni. Okey, atas ni macam ni. Pintu dia zaman old school Tengok ni kunci. Pintu dia memang luas kayu. Atas ni macam ni. Atas ni macam ni. Dah ada lantai kayu macam ni licin. Tengok. Nampak ni. Tengok. Okey, bilik master ni. Okey, bilik utama. Bilik tidur utama dindingnya dihiasi inilah klasikal yang halus legend yang direka untuk menjadi latar belakang. Hasil seni ia juga mempunyai sebuah tangga yang membawa kepada lantai bawah dan keluar rumah agam. Apabila rumah agam besar beserta biliknya yang banyak ini dibina, ia besar kemungkinan terbiar kosong. Agnes dan Anthony berada di Britain bagi pelajaran. Anthony inilah sejarah dia. Berjam perolehi perladangan besar. Agnes tidak pernah pulang ke Melaya. Dia telah menetap di England di sebuah apartmen berdekatan dengan itulah saya ringkaskan sikit. Lama sangat. Okey. Ada ruang sini tengok. Tengok Okey. Saya akan berada di sini Dia ada tangga guys. Kalau you all tengok, tangga ni bersambung ke bawah. Tangga rahsia tengok. Tengok. Okey. Saya akan ke Manjung You all tengok. Saya ringkaskan Tengok ni. Tengok ni. Ada polis. Ada polis Okey. Tangga ni bilik gelap bagi tujuan fotografi sama juga ayat bawah ni. Kita akan memang luas lah macam ni. Okey, kalau you all perasan ini adalah lubang-lubang lubang-lubang ni. Ini adalah untuk standby, inilah wiring kat dulu macam tu lah. Macam ni. Tengok binaan dia. Okey, jom. Ini bilik master Okey, ambil view balik bilik master. Luas lebih kurang 120-30 bilik master sahaja. Tidur macam anak raja betul ya. Tengok ni. Ini adalah yang kat luar. Okey, kita pergi sini. Ini bilik lagi. Tapi binaan dia memang amazing guys Tengok bahagian dinding You all tengok dinding. Saya cepatkan You all tengok dinding. Lantai. Okey. Bilik anak perempuan. Ni bahasa Melayunya. Bilik ini asalnya adalah untuk Helen. Plaster siling biru bagi bilik ini telah selesai dibuat sekitar tahun 1910. Para pengunjung pernah melaporkan terlihat roh Helen di bilik ini. Dia akan muncul dari pintunya untuk beberapa saat sebelum menghilang. Dia digambarkan sebagai seorang kanak-kanak berumur 6 tahun dengan rambut keriting dan memakai blaus putih. Ini menimbulkan suatu persoalan aneh kerana Helen telah meninggalkan Malaya dengan bapanya pada tahun 1926, tidak pernah kembali ke Malaya selepas itu. Dia dipercaya telah menetap di Kanada, England, membina keluarganya sendiri. Okey, kalau ini dah siap seperti mana yang diperkatakan tadi. Okey, tengok You all tengok. Ada biru bunga-bunga biru ni memang berusia 100 tahun guys. Dia dah ukir macam ni Coba bayangkan 100 tahun punya usia macam ni, ukiran-ukiran macam ni Tengok. Memang dahsyat lah. Tengok. Bilik dia ni, ruang. Di balkoni dia macam ni tingkap dia. Macam ni.
Okey. Bilik mandi laluan rahasia. Ini bilik mandi dia lah. Bilik Helen bersambung dengan bilik Anthony. Menerusi bilik mandi dan laluan rahasia terdapat sebuah tangga menuju ke tingkat bawah dan keluar rumah agam ini. Okey. Sini juga bersambung bersambung. Okey. Tengok Okey guys, tengok ni. Dia bersambung Ini laluan rahasia. Tak siap lagi bersambung. Dan ini adalah laluan rahasia ke bawah. Tengok ni. Memang tangga dia ni pun memang curam ke bawah. Tengok. Kasur tak boleh turun sini. Okey. Bahaya. Bahaya sangat. Dia bersambung, dikatakan bersambung di sini. Ini bilik anak lelaki dia lah. Kita tengok sini Oh, angin dia sedap guys. Tengok Okey, daripada atas saya akan tengok nanti. Saya akan naik ke atas Saya akan naik di puncak sana nanti. Kejap lagi. Kalau terowong tu dapat turun. Okey. Okey. Bilik mandi laluan rahasia. Bersambung. Tengok ni. Macam ni, bersambung. Okey, sambung macam ni. Dekat sejam je saya nak review kawasan ni guys. Tengok ni. Ni bilik bersambung ini anak lelaki dia lah. Binaan sama, cuma dia tak ada cat biru di atas kornis Tengok. Macam tu. Tapi samaan dinding, kemasan dinding sama. Okey, jom. Okey, ini standby untuk soket tadi. Macam tu. Okey, kita akan pergi review lagi atas. Siap cepatkan Ni, okey, ni bilik apa pula? Okey. Sayang. Bilik tetamu guest room Okey. Bilik tetamu ini adalah untuk saudara mara, sahabat dan rakan-rakan perniagaan yang datang melawat, dan Tekan mengatakan bahawa lantai bawah istana Kilikas dirancang untuk dijadikan pejabat serta ruang besar untuk meraihkan tetamu. Waris kepada pekerja estate Kelly Smith melaporkan kewujudan tangga rahsia dari bilik mandi yang membawa kepada rumah agam. Beliau digambarkan sebagai seorang yang begitu mementingkan keselamatan ahli keluarga. Okey, dia ada tangga. Cantik. Bawah ni. Setiap sudut ni dia ada tangga rahsia. Okey. Tangga ni setiap belakang ni dia ada tangga macam ni Macam ni. Saya memang kalau kita tengok bilik atas tu macam ni. Dia binaan dia pintu semua bulat-bulat Okey, ini bilik tetamu. Saya cepat saya nak cepat sebab banyak ada lagi persinggahan saya sebelum. Okey. Kita akan naik lagi ke tingkat atas Okey, tengok. Tengok, saya akan naik Okey tak? Ulama. Satu lagi. Ada lagi tangga atas Ini keselamatan Kita akan naik sini. Atas keselamatan dia ditutup Dia ada balkoni atas Tengok. Macam ni. Dia sepatutnya ruang lift ni ada guys. Rasanya ini ruang lift lah, tak siap. Ni Ini. Betul lah. Okey. Tengok Okey. Dikatakan semasa dia balik ke Scotland dia tak sempat dia meninggal nak bawa balik lift datang ke sini. Bermakna mungkin ini dah lift yang pertama lah dulu. Okey. Ruang lift. Ini merupakan ruang lift bagi apa yang dahulunya bakal dijadikan lift pertama di Malaya. Malangnya rancangan ini tidak diteruskan setelah William meninggal akibat inilah di Lisbon Portugal pada Disember 1926. Ia dipercaya bahawa dia merancang untuk ke England selepas ke Portugal bagi mendapatkan lift. Okey, ini adalah ruang lift. Tengok ini lift, ruang lift guys. Okey. Tempat ni dulu saya pernah syuting sini saya kena tenang dengan Mat Saleh kat sini saya pernah syuting ke sini. Macam ni. Tengok.
Oke. Ini bilik tetamu. Bilik tetamu tingkat paling atas, anak tangga membawa tetamu ke bumbung dengan gelanggang tenis. Wah, gelanggang tenis yang hampir siap dan halaman besar untuk pesta yang legend. Daripada bumbung tetamu boleh melihat pemandangan taman yang luas dihiasi dengan rimbunan pokok bunga, pokok kelapa, tasik, serta garasi yang cantik yang boleh memuatkan 4 buah kereta model terkini. Wow, amazing. Oke. Oke nih. Awas utamakan keselamatan kepada sahabat-sahabat yang datang ke sini. Pastikan anak-anak Anda dijaga untuk keselamatan. Nah, ayo jom. Oke, ini adalah slab. Dia ada buat macam ni, ruang besar . Bayangkan guys dia punya macam ni. Bendera Malaysia, Perak. Tengok balkoni dia ni. Ruang atas Binaan-binaan dia ni, susunan batu bata dia ni tajam-tajam macam ni kan. Oke, saya tengok daripada sini. Tengok. Belum lagi saya naik atas. Sangat bahaya, tengok. Oke, kita akan naik atas. Sini dia ruangan dia macam ni lah. Dia kata tempat main tenis lah apalah. Memang ruang dia macam ni. Dia ada tangga siap Oke. Ini tempat dia melihat pemandangan dia. Tengok. Sangat-sangat bahaya. Tengok. Saya berada di atas. Dia memang tak bagi keluar. Dia boleh ambil gambar tapi dia ada hadiah untuk kita nak jalan sini. Oke guys. You all tengok pemandangan. Bukan senang tau nak dapatkan secara live macam ni. Saya bawakan khas secara live. Tengok. Kalau malam boleh masuk insya-Allah. Oke, ladang-ladang dia ni. Kalau kita tengok runtuhan dia tadi, tempat kuda, rumah ladang belakang ni ladang-ladang dia ni. Bayangkan 100 tahun yang lepas kita akan tengok ladang-ladang kita ni. Zaman desain British kan, nampak sana dulu kan. Tengok banyak, tengok. Oke, sekarang ni saya jalan sini. Dikatakan ini ruang untuk tenis lah. Tengok, terbuka macam ni guys. Terbuka macam ni. Sangat-sangat bahaya. Bumbung dia macam ni macam ni. Dia nampak ni. Oke. Tengok bahaya. Nampak ni? Nampak. Nampak. Nampak, kita akan tengok. Saya akan bagi pemandangan yang terbaik punya. Macam ni. Kita tengok atas. Ini lagi atas ni top dia. Perlu saya guys. Tengok dia ada tangga sini. Sangat cantik view. Bahaya. Oke. Tengok ni. Tengok wah, oke. Tengok ni. Saya akan ambil view daripada atas. Oke, sekarang ni saya akan menuju ke paling atas guys. Oke, tengok tangga. Kena hati-hati, rumah ni separuh siap Kita tengok daripada tepi. Oke, you all tengok ni. Kita tengok tu. Kita mengintai. Orang tu tengok. Ada penampakan kat situ. Nampak tak penampakan kat situ? Oke, tangga dia ni naik macam ni. Berpeluh saya. Ini memang perlu macam ni. Wah, kita naik tangga. Kita naik. Oke, ini paling atas. Wah. You all tengok ladang-ladang ni. Mungkin ini yang
dikatakan ladang-ladang ni lah. Kawasan ladang-ladang dia. Tengok, kalau saya masuk sini mungkin lagi banyak tinggalan-tinggalan sejarah, tapi saya tak sempat guys. Oke. Sini dia ada lift Kalau kita ingat ruangan-ruangan nih. Oke, sini ada ruangan juga. Ada ruangan memang tinggi. Oke, sini ruangan lift Ini ruangan lift yang dikatakan tak siap nih. Tinggi. Oke. Tengok nih. Guest room Oke, ini ruang tamu. Ini tetamu Siapa cakap ini paling atas Bilik tetamu kedua kemuncak pasaran Timah diikuti dengan kemuncak pasaran Getah mewujudkan ramau jutawan di Lembah Kintah. Keluarga Kelly Smith sebagai sosialis yang aktif tentunya akan meraihkan ramai antara mereka selain para pentadbiran kerajaan kolonial berkuasa dalam pemberian permit tanah dan kontrak kerajaan yang besar. Itulah dia guys. So ruang dia ni macam ni. Ruang dia macam ni. Ruang dia macam ni. Saya akan pusing. Kemasan dia ni memang. Okey, kita tengok kemasan atas Tengok siling dia. Ini yang uniknya. Macam tu. Okey, jom kita tengok sini. Okey, pemandangan sungai. Tengok. Wow, amazing. Macam ni. So, kepada fan-fan yang dah datang, sebentar lagi saya akan turun. Terowong bawah tak boleh masuk guys, dia ditutup. Ruangan bawah tu telah ditutup. Tengok kepada fan-fan yang datang ke kawasan ini, kalau dia sampai, tengok nih, seronok tak? Pemandangan Batu Gajah. Tengok tinggi guys Nanti saya akan naik ke top roof di ke atas Jom kita naik atas. Oke. Dia kena hati-hati tengok. Ramai orang datang guys cuti sekolah. Ni apa nama ni public holiday kan. So ramai lah orang datang. Tengok kemasan dia kan. Ini tingkat atas tengok. Kemas macam ni. Masih lagi kayu-kayu tu ada lagi tak buang lagi. Jom kita naik atas. Oke, tengok. Oke, saya akan ambilkan nampak tangga tu. Baru you all feel naik tangga. Oke, ruangan dia. Binaan-binaan dia macam ni Kita akan tengok Oke. Apa tulisan dia ni? Oh, ini zaman sekarang ni dia pasang. 2003 pembaikan Oke, tangga ni. Oke, ini paling atas guys. Inilah kemuncak di kawasan ini, sangat-sangat bahaya. Ini adalah menara tinjau. Oke. Wah, ini menara tinjau. Saya berada di puncak kawasan ini. You all tengok. Mana fan-fan tadi Ada tak datang sini? Oke, ini adalah puncak. Kalau tengok ladang, lombong, ladang-ladang, ini adalah lubang lift Ikut plan asal ini adalah lubang lift yang tak sempat Lebih kurang hampir 200 kaki rasanya di dalam. Hampir 250 kaki. Ini adalah lubang lift. Ini adalah tangga turun. Tengok ladang dulu. Oke. Oke, saya ada belanja view Saya akan pusing 360 derajat. Nah, masak apa siang-siang nih? Tengok
feeling berada di Scotland. Kita na 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 kuchu kuchu hotta hai na 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 na. Oke guys, cantik tak mandangan dia. Oke, kita akan bawakan ke sungai. Tarik ke sungai. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Na 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 na. Na 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 na. Oke, feeling lagi sekali. Di Kaplipin. Cang konteng kore na pornate kong kore. Hey hey. Kita feeling pula dekat Indonesia. Engkau yang manis, engkau yang cantik, engkau yang menawan. Oke, kita feeling pula dekat Sabah. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Apa guna pergi luar negeri, tengok dari jauh, hati saya rindu. Kinabalu terletak di Kundasang, bukan terletak di Batu Gajah. Apa guna buat kita live kalau hati tak puas. Oke guys, oke. Feeling Negeri Sembilan. Apa konojang? Oke lah. Oke guys. So, alhamdulillah saya nak turun lah. Saya hampir sejam lebih ya, berpeluh saya guys ya. So, kepada fan-fan yang datang di kawasan ini, kepada sahabat-sahabat, saya nak turun lah. Wow. Saya dah turun. Wow. Jom kita tengok tangga. Turun. Jangan tinggi ya. Wah, berpeluh-peluh ah. Tengok ah. Mak tinggi ya. Oke guys, saya udah siap live di kawasan ini. Kalau ada fan-fan, boleh komen tak kalau ada fan di sini. So, saya akan bergerak ah. Saya akan bergerak. Luas juga. Oke. Wah. Oke. Kita turun. Alhamdulillah. Kita akan tengok sini apa benda dia tanda ni, betul kan? Kau memang dah buat aja taman di ni. Kita akan tengok ni, dia macam ada lorong ni. Dia apa ditulis? Dia mesti laman dia ni. Memang luas lah lokasi ni guys. Oh, tak ada apa tulis. Saya pun dapat ditulis ni, tak ada. Oh, tak ada tulisan. Jom. Wah, kita. Perlu saya. Saya nak turun dah ni. Ini dah baik pulih dah. Dulu teruk lah. Dia dah buat sikit-sikit lah. Finishing atas tu bagi nampak. Wah, berpeluh. Itulah dia Just in Anansal Solo. Ada masa bawakan you all berjalan-jalan. Tunggu saya bercuti balik kampung di Sabah. Saya akan review tempat saya membesar. Saya akan review jalan tempat saya membesar, tempat saya cari ikan, tempat saya cari ubi kayu,
tempat saya berniaga, jual sistem butter. Nanti saya akan review lah nanti. Waalaikumsalam. Okay, tengok. Saya ambil lagi sekali. Tengok ni. Okay. Pokoknya kalau siap ni, sebahagian yang putih ni lah. Kalau siap. Kampung Lanu nah. Tengoklah kalau sempat, sebab saya memang nak kerja masa. So sungai ni guys, jambatan lama. Wow. Kita akan view lagi. Tengok ni pandangan daripada jauh saya ke atas tadi. Tolong ambil gambar, tolong screenshot. Oke, jom. Kalau ada fan-fan kita kat sini, ada fan tak? Tunggu dulu saya. Kalau tak ada, saya tamatkan live ya. Kalau ada, saya nak masukkan mereka dekat live saya supaya diorang rasa disayangi bersama-sama dengan saya. Oke, jom. Panas. Kita pergi sana jap. Saya akan selfie jap. Saya akan selfie jap. Ya. Okay, right. Perak Batu Gajah. Oke. Ada tak sahabat-sahabat datang sini? Kalau tak, saya tamatkan live. Oke. Nih, saya tunggu nih. Ada tak? Oke. So, apapun, saya akan tamatkan live guys. Saya nak pergi ke lokasi lain. Alhamdulillah. Wah. Dan screenshot terbaik ya. Thank you. Panas sangat guys. Memang panas. Apapun, thank you semua bersama-sama dengan saya. Jas, mak saya kata muka jas macam baby lah ya, comel lah banyak. So, thank you semua. Saya akan mengarah Manjung. Kalau ada sahabat-sahabat datang ke sini, datang awal. Saya tunggu kejap lagi, lepas tu saya akan jalan terus. So apapun, thank you semua bersama-sama dengan saya. Thank you semua pada viewer. Thank you semua, you all enjoy untuk review Kelly Castle di kawasan Batu Gajah. Apapun, kita sebagai merukai misteri di kawasan lokasi-lokasi macam ni, ataupun kita review lokasi-lokasi yang susah you all nak pergi. So apapun, thank you semua. Saya daripada Kajang, Mengalah, Kelantan, 2 kali Kelantan Utara, Pulau Pinang. Saya turun di Ipoh, saya turun di Manjung, Batu Gajah, dan akhirnya saya akan sampai ke lokasi untuk bersarang. Apapun, thank you semua. You all boleh tolong sharekan video ini supaya dapat melihat di waktu cuti macam ni. You all boleh layan guys. Malam ini saya tak ada live, saya bekerja. Saya kerja malam ini. So apapun, thank you semua. Dekat sejam lebih ya. Mana yang baik itu datang daripada Allah, mana yang kurang baik itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nak minum dulu.